kali aku nak bagi amaran. Ni dah kali keberapa kau tak bayar sewa rumah aku ni? Cik, tolonglah kesiankan saya. Semenjak PKP ni hidup saya susah, Cik. Habis tu korang je lah susah masa PKP ni. Kat luar sana, ramai lagi nak sewa rumah aku ni tau. Korang tu dah tahu miskin. Duduklah bawah jambatan ke tepi lorong ke. Cik, selama ni saya bayar gas. Kali ni je lah. Aku dah masak sangatlah perangai orang macam kau ni. Cakap je lebih. Janji-janji semua cakap kosong je. Cik, tolonglah kesiankan saya, Cik. Aku tak nak dengar lagi. Pergi. Pergilah! Bah, tolong bah. Banyakkan beristighfar. Tahanlah kemarahan Abah tu. Islam tak pernah ajar kita bersikap marah macam ni. Rashid, kamu tu tak perlu nak ajar Abah. Perkara macam ni biar Abah uruskan. Bah, dalam bulan puasa macam ni, Abah bagilah mereka ni peluang. Meringankan beban orang lain tak salah, Abah. Abah juga dapat pahala tau. Tapi Rashid... Tapi apa, Abah? Abah kena ada rasa simpati dengan orang, Abah. Abah kena ingat, rezeki Abah dapat hari ini bukan rezeki Abah seorang, ada rezeki orang lain, Bah. Sesiapa yang melaksanakan hajat saudaranya, maka Allah akan melaksanakan hajatnya. Sesiapa yang melapangkan kesusahan seseorang Muslim, maka Allah akan melapangkan kesukarannya pada hari kiamat kelak. Hadis riwayat Al-Bukhari. Pada bulan Ramadan yang mulia ini, ayo kita membantu saudara kita dengan berinfak kepada dana pembinaan bangunan baru Surau Al-Jannah Seksyen 23 Shah Alam yang masih lagi memerlukan infak dan bantuan daripada anda. Bangunan surau ini dapat menampung insya-Allah sehingga 1000 jemaah dalam satu masa. 4 buah kemah tambahan dipasang bagi menampung dan memberi ruang kerana bilangan jemaah yang semakin ramai. Namun masih tidak mencukupi. Insya-Allah apabila masjid ini siap kelak, pelbagai kemudahan turut disediakan seperti ruang solat 2 tingkat, bilik pengurusan jenazah, bilik utility, bilik mesyuarat serta pelbagai lagi kemudahan bagi kegunaan muslimin dan muslimat. Ayo kita gunakan peluang ini untuk berinfak kepada pembinaan bangunan baru Surau Al-Jannah Seksyen 23 Shah Alam Selangor. Jadikan bulan Ramadan yang mulia ini sebagai peluang untuk kita bersama-sama melipat gandakan lebih banyak pahala dan amalan kebaikan. Berinfaklah sekarang. Dengan berinfak, insya-Allah kita akan mendapat ganjaran sehingga 700 kali ganda. Jadi kita nak berbicara berkaitan dengan pembangunan Surau Al-Jannah Seksyen 23 Shah Alam ni bersama dengan saya pada pagi ini. Kita ada PU Haris yang merupakan pendakwah dan wakil Surau Al-Jannah Seksyen 23 Shah Alam, dan juga kita ada Tuan Arif Abdullah yang merupakan pengerusi jawatan kuasa pembinaan Surau Al-Jannah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sihat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi PU Haris kan, sempena kita dalam bulan Ramadan yang mulia ni kita dapat bersiaran bersama dengan penonton-penonton setia TV Al-Hijrah, dan mungkin boleh berkongsi tentang istimewanya bulan Ramadan ni. Mungkin PU boleh kongsikan juga mengapa bulan Ramadan ni sangat istimewa untuk umat Islam. Baik, terima kasih atas soalan Tuan Moderator. Bila kita sebut bulan Ramadan, tuan-tuan dan puan yang berada di rumah, kita diberikan satu peluang untuk meningkatkan ataupun mendapat satu amalan yang berlipat kali ganda. Contoh bacaan Al-Quran, kita baca, Allah SWT bagi tahu siapa baca satu huruf dalam Al-Quran diganjarkan sehingga 10 pahala. Bila datangnya Ramadan dikalikan sehingga 700 kali ganda. Masya-Allah. Berapa banyak kita tak dapat nak tahu secara khusus, tapi itulah dia kelebihan yang Allah SWT umpamakan dalam bulan Ramadan. Kutiba alaikumus-siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah SWT berfirman, puasa ini orang dulu dah buat dah dan diwajibkan ke atas kita buat. Dan bila kita buat satu perkara yang disuruh oleh Allah SWT, sudah semestinya apa yang akan berlaku? Man 'amila salihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Dihidupkan kita dalam keadaan yang baik apabila kita melakukan satu-satu amalan yang soleh. Jadi antara peluang yang terbesar kita boleh buat, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, pada bulan Ramadan adalah bersedekah. Sebab bersedekah ni dia berkait dengan mereka-mereka yang ingin senang di akhirat. Laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa. Kalau orang tu dia boleh dibangkitkan semula lepas dia mati, apa dia buat? Dia akan sedekah. Jadi kita ambil peluang ni, tuan-tuan yang berada di rumah, untuk kita bersedekah walaupun hanya dengan RM1 ataupun dengan berapa saja yang kita ikhlas. Insya-Allah dia akan memberi banyak manfaat kepada diri kita bila kita kembali ke rahmatullah pada satu hari nanti, insya-Allah.
InsyaAllah. Jadi mungkin PU tadi dah terang pasal amalan-amalan yang boleh dilakukan sepanjang bulan Ramadan, iaitu bersedekah kan PU kan? Okey, jadi mungkin boleh juga PU kongsikan amalan sedekah dan infak seperti apa yang boleh memberi ganjaran pahala yang berterusan ni. Baik, ada satu hadis Nabi yang famous lah, semua orang pun tahu. Idza mata ibni Adam in qata'a amalahu illa min thalas. Mati anak Adam, terputus semua amalan dia kecuali 3. Waladun salih yad'u lah, anak soleh yang mendoakan kedua ibu bapa dia. Al-ilmu yantafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Sadaqatun jariyah, sedekah yang baik. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, bila kita tengok satu entiti ataupun masjid meminta sedekah ataupun meminta bantuan keperluan masjid dan sebagainya, dia tidak dapat lagi menghasilkan 3 perkara yang kita cakap tadi. Nak anak-anak kita, anak yang soleh, terutamanya anak lelaki, bawa ke masjid. Sebab apa? Dalam masjid ni dia belajar macam mana cara nak semayang. Walaupun dia tak semayang lagi pun, budak-budak kecil kan, yang belum lagi sampai umur 7 tahun, bawa je dulu tak apa. Maksudnya 5 tahun ke atas tu boleh bawa lah. Bagi dia dengar biasa dengan keadaan masjid supaya dia tahu inilah bapa dia bawa dulu waktu kecil, dan inilah tempat-tempat yang orang buat kebaikan, doa sambil menangis, solat dan sebagainya. Waladun salih yad'u lah. Yang kedua, al-ilmu yantafa'u bih. Seperti mana kita tahu, masjid adalah satu tempat yang mana orang akan sampaikan ilmu-ilmu dakwah. Kita tengok tadi Ustaz Kazim pun, walaupun pendek iklan yang diberi, berapa banyak ilmu yang dikeluarkan. Begitu juga dengan para pendakwah yang ada di Malaysia ini. Masjid ni adalah medan untuk menyampaikan risalah dakwah Nabi Nubuwah. Jadi mereka-mereka yang pergi ke masjid sudah semestinya dapat ilmu yang bermanfaat, dapat hasil ke anak yang soleh insya-Allah. Dan yang terakhir sekali adalah sedekah jariah. Di mana lagi kalau kita tidak habiskan duit kita melainkan ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa? Dalam sedekah ni, dia bukan sahaja boleh memberi manfaat dari segi penambahan harta kita. Bila kita sedekah, dia bukan berkurang sebenarnya. Ada satu hadis bagi tahu, mafhum dia, tidak berkurangan orang yang keluarkan ke sedekah. Bukan konsep dia makin aku bagi makin kurang, tidak. Makin aku bagi makin banyak yang kita akan dapat insya-Allah. Bukan saja itu yang kita dapat dari segi duniawi, tapi apa yang lebih penting adalah dia akan bercambah dan dia akan memberi satu, bila kita janji dengan orang nak masuk satu rumah sewa, dah sign agreement, dah bayar semua, tiba-tiba kita tak masuk, orang tu mesti cari kita. Betul. Encik kenapa tak masuk, dah bayar. Itulah diibaratkan. Kita dah menuai di dunia, dah bagi sedekah dan sebagainya, maka di akhirat esok dah ada rumah untuk kita, dah ada tempat-tempat yang Allah sediakan untuk kita. Kenapa kita tak masuk? Jadi tuan-tuan, nak mudah ke syurga, banyakkan bersedekah. Kenapa? Sedekah ini boleh memudahkan bukan sahaja diri kita dan orang-orang lain yang perlu kepada harta kita. Macam kita sebut tadi, tak perlu satu angka yang fix. Bukan kita minta fix amount daripada anda, tapi apa yang mampu. Sekadar mana yang ikhlas, insya-Allah boleh betul-betul memberi kebaikan kepada diri kita dan semua orang sekeliling kita, insya-Allah. InsyaAllah. Jadi saya kira dengan penjelasan daripada Piuris tadi, insyaAllah penonton-penonton setia TV Al-Hijrah dah tak sabar nak melaksanakan mungkin infak, bersedekah dan juga berwakaf dalam pembangunan Surau Al-Jannah Seksyen 23 Shah Alam. Jadi Tuan Arif, mungkin boleh kongsikan dengan penonton TV Al-Hijrah pada pagi ini, berapa banyak kutipan dana yang telah berjaya dikumpul dan berapa lagi yang sebenarnya yang diperlukan? Okay, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada sidang penonton yang saya hormati sekalian, yang Allah bagi rahmat kepada semua penonton, insya-Allah. Okey, pertamanya sebelum saya jawab soalan anda ni, saya bagi pihak Surau Al-Jannah mengucapkan jutaan terima kasih kepada para penyumbang yang telah menyumbang selama ni. Dan jumlah kutipan yang telah berjaya kami kumpul, alhamdulillah 1.365 juta. Masya-Allah. Setakat hari ini. Jadi di kesempatan 1.365 juta ni belum cukup lagi. Jadi kita perlukan lagi lebih kurang 3 juta lagi untuk kita nak nak siapkan surau baru Al-Jannah ni, kan. Jadi saya sekali lagi saya mengucapkan jutaan terima kasih, masya-Allah. Saya tak dapat nak cakap, cuma Allah saja yang mampu membayar ataupun membalas jasa para dermawan yang telah menyumbang. Kita perlukan 3 juta lagi. 3 juta lagi ya. Masya-Allah. Bila perlukan 3 juta lagi ni, kalau ikutkan perancangan, bila dijangka pembinaannya dan bila dijangka siapnya? Kalau saya boleh terangkan sikit, saya jangkakan kita akan mulakan pembinaannya pada tahun ini juga. Tahun ini juga, tahun ini juga.
Kalau bolehnya saya jangkakan bulan 9 atau bulan-bulan 10 tahun ni. Dan saya perlukan lebih kurang masa 1 tahun setengah ataupun 2 tahun untuk siapkan. Untuk siapkan bangunan surau Al-Jannah. Tertakluk kepada jumlah modal yang kami kumpul. Jadi dalam bulan Ramadan ini saya menyeru sangat pada tun-tun yang ada di luar, Tan Sri yang ada di luar ataupun datuk Sri, Datin Sri, sumbanglah kepada surau Al-Jannah, tabung surau Al-Jannah ni kerana kami sangat perlukan bangunan baru ni untuk bina bangunan baru surau Al-Jannah, sebabnya memang dah kita cerita dah dengan bangunan yang tak cukup, dengan kemah yang kita pasang sampai 5-6 kemah sebenarnya tak cukup juga. Allah. Jadi bukan suka-suka kita nak buat, bukan suka-suka kita nak kutip duit, tapi untuk bina surau Al-Jannah, yang bangunan baru surau Al-Jannah, untuk kemudahan semua yang ada di sekitar Seksyen 23 Shah Alam ini. Bila ada bangunan yang baru, insya-Allah boleh mendatangkan kesenangan kepada jemaah-jemaah yang lain yang menunaikan solat dekat situ kan. Jadi Tuan Arif, macam mana penonton di luar sana boleh sama-sama turut menyertai berinfak kepada dana pembinaan surau Al-Jannah ni? Kat mana mereka nak halakan infak mereka? Mudah saja. Sekarang ni zaman FB pun ada, website pun ada. FB-nya buka je suraualjannah.com tu, jumpalah. Type aja Surau Al-Jannah ataupun www.infaksuraualjannah.com. Kalau di situ bila type saja www.infaksuraualjannah.com, maka di situ keluarlah apa cara, tekan je, nak tekan RM1 pun boleh, RM10 pun boleh, RM1,000 pun boleh, ataupun berapalah amount yang kita mampu ataupun kita ikhlas, insya-Allah. Dalam bulan puasa ni pintu langit terbuka ya Ustaz. Ya, pintu betul. langit terbuka dalam bulan puasa ni, segala doa kita insya-Allah Allah makbulkan kan. Sekarang ni saya pun berdoa kan dalam bulan puasa ni, semoga tabung surau Al-Jannah ni segeralah penuh, segeralah kami dapat bina bangunan baru surau Al-Jannah di Seksyen 23 ni. InsyaAllah. Jadi jom sama-sama kita mencipta keajaiban dengan macam mana? Dengan kita mengumpul lagi baki 3 juta, mungkin boleh buat pada bulan Ramadan ni, insyaAllah. Sama-sama kita pecut, mungkin dalam 10 malam terakhir tu kita pecut habis-habis untuk kita kumpulkan 3 juta untuk pembangunan pembinaan surau Al-Jannah Seksyen 23 insyaAllah. Jadi saya nak ucapkan jutaan terima kasih kepada P. Yuris dan juga Tuan Arif Abdullah kerana sudi bersama dalam Assalamualaikum pada pagi ini. Jadi kita nak berhenti rehat seketika. Jangan lupa untuk berinfak dalam pembinaan surau Al-Jannah. Assalamualaikum. Nabi Muhammad pernah bersabda, sedekah yang paling utama adalah sedekah pada bulan Ramadan. Riwayat At-Tirmizi. Di bulan Ramadan yang mulia ini, ayo kita berinfak kepada dana pembinaan surau Al-Jannah yang baru, Seksyen 23 Shah Alam. Semoga Ramadan kali ini pahala datang menderu-deru buat kita, insya-Allah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah